Cik Izzah sebagai seorang ahli berbasikal ya. Yeah. Pasti banyak perjalanan tu dia tinjau sana sini. Kita juga nak tanya macam mana itulah kadang benda tu disediakan tapi mungkin ala kadar ataupun hanya buat saja tapi tak ada maintenance kan. Yeah. Jadi ini juga memberi bahaya pada jangka masa panjang. Okey, betul. Satu isu dia maintenance ni berkala lah. Yeah. Dan dalam keadaan kawasan lapang ni rekreasi adalah pihak berkuasa tempatan kan. Jadi pada masa sama dia menjadi tanggungjawab komuniti juga. Dan rosak tu adakah kerana dia lama dan tidak ada maintenance ataupun vandalism. Dan vandalism pun jadi satu ancaman juga kan kepada kemudahan di taman rekreasi. Ya. Itu yang ini ya kiranya tanggungjawab komuniti juga untuk menjaga, betul ya? Selain daripada dah disediakan dan juga maintenance. Okey, kita tanya Cik Nazir lah ya. Yes, sebab saya tengok Cik Nazir mesti banyak juga luangkan masa di dalam gym. Ya, betul. Okey, tadi kita dengar salah seorang responden katanya macam kalau boleh banyaklah buat outdoor gym. Apakah mungkin fasiliti yang sesuai yang kita boleh tambah di luar kalau mengikut tinjauan Cik Nazir sendirilah? Okey, kalau ikut apa yang saya nampaklah, apa yang boleh ditambah baik, mungkin boleh lebihkan. Sebab okey, kalau kita nak kata fasiliti di luar, susah untuk kita nak ada banyak macam-macam weight facilities. Tapi mungkin kita boleh adakan mesin untuk yang dah ada pre-install weight di dalam tu. Tapi mungkin sekadar cukup untuk buat basic-basic training. Tak perlulah nak kata yang kita nak buat bench press dan sebagainya. Sebab senaman-senamannya macam tu, kita memang tahu memang kena pergi gym. Cumanya di taman rekreasi, mungkin boleh lebihkan bar, mungkin lebih dips punya mesin, so that orang boleh melakukan aktiviti yang melibatkan body weight tapi lebih efisien dan lebih pelbagaikan lagi. Kiranya pelbagaikan jadi komuniti pun ada pilihan. Komuniti kalau ada rasa pilihan. macam ini terlalu berat untuk saya boleh cuba yang lebih mudah. Betul. Jadi Cik Izzah kata ada potensi juga untuk buat glamping. Tapi apa yang perlu ada sebelum kita wujudkan situasi begitu? Okey, saya tengok trend glamping ni dia kadang-kadang macam tak over juga. Dia bawa sebuah kemah dengan lampu lip-lap dan sebagainya kan. Kata nak healing kan, tapi saya rasa lagi serabut. Jadi di taman rekreasi tu kalau ada toilet facilities air untuk hardcore camper, kami perlu air je sebenarnya untuk masak dan sebagainya kan. Kalau di taman rekreasi yang ada sedikit air dan sebagainya, tapak yang rata, selamat, okey, untuk beberapa kemah tu saya rasa dah cukup. Dan fees tu mungkin boleh dibayar pada komuniti yang menjaga. So dia ada ruang yang komuniti di situ boleh dapat sedikit income daripada. Ya, dia kena less is more, tak payah. Ya betul, less is more kan. More is too much kan. Okey. Kita juga nak kembali bersama Dr. Profesor Maya Dr. Muhammad Nazri. Ya, dia yang di talian sekarang. Okey, tadi kita dapat dengarkan apakah jenis fasiliti yang sesuai dan kawasan sebagainya. Tapi Dr. Nazri, kita nak tahu juga ya kalau melihat kepada keadaan landscape ataupun gaya hidup rakyat Malaysia dan penggunaan mereka, bagaimana? Adakah mencukupi sebenarnya untuk doktor ataupun sebenarnya banyak lagi yang kita boleh tambah baikkan? Doktor, silakan. Okey, untuk mencukupi ini sebenarnya bagi saya kalau untuk menarik anak muda lah. Kalau kita nak menarik anak muda, seperti kita nak tengok ni anak muda kebanyakan yang sekarang ni kita dah biasalah dengan main handphone kan, dengan gadget mereka. Jadinya mereka kadang diorang pergi taman pun diorang duduk sama-sama diorang dengan gadget diorang, main diorang yang game online game. Jadinya sebagai saya juga ada satu pengalaman jugalah di mana taman perumahan yang saya tinggal tu mereka inisiatif daripada komuniti kejiranan tu mereka sediakan gelanggang. Sebagai contoh gelanggang badminton ataupun mereka mencadangkan gelanggang futsal dan akhirnya pihak PBT telah membina gelanggang futsal tu di situ. Jadinya pada sebelah petang ataupun sebelah pagi pada hujung minggunya mereka berkumpul ramai-ramai anak muda bermain futsal di kawasan rekreasi itu. Pada masa yang sama kita dapat menarik juga golongan bapa. Golongan bapa pun turut sama bermain futsal. Jadinya mereka mengeratkan hubungan gitu. Jadinya fasiliti itu kalau kita kalau untuk kanak-kanak tu mungkin kita boleh letak dengan gelong suap. Tapi kalau untuk menarik anak-anak muda mungkin macam kita perlukan yang lebih baik lah macam futsal, takraw, badminton yang lebih yang boleh mengurangkan mereka daripada fokus pada gadget mereka itulah. Itu pada pandangan saya lah. Okey, baik. Sama-sama Cik Izzah, mungkin saya nak tanya, kata tempat tu memang dah luas kan? Di kawasan perumahan yang ramai orang. Kadang tak ada kemudahan asas macam tandas pun lebih kurang tu lah. Tak boleh guna. Kemudian kalau macam ramai mungkin komuniti yang Muslim, patutnya mungkin adalah macam tempat yang kita boleh sembahyang ataupun surau ke. Jadi macam mana untuk memastikan tempat tu biar nampak kita ni budaya tinggi yang betul-betul menghargai usaha untuk rekreasi ni? Okey, itu satu soalan yang baik. Terima kasih Fedri. Sebab isu solat ni kan, kita kena mindset orang Islam ni kita kena proper surau. Tapi kalau kita pergi ke Hyde Park,
waktu Zohor open. Kan itu satu syiar. Perlukah kita satu set proper, dia akan mengambil kawasan lapang tu satu binaan kekal kan. Dan situ ada perbahasan juga dari segi kegunaan kawasan lapang. Jadi mungkin fasiliti air untuk ambil wuduk dan sebagainya, kita solat secara umum macam kalau di solat raya dan sebagainya, yang terbaik ada kawasan lapang. Jadi kawasan lapang ni boleh digunakan untuk solat raya dan sebagainya. Tidak perlu ada surau yang fix lah pada saya. Di samping kita rekreasi, ada syiar yang dipaparkan lah. Ya, baik. Soalnya saya rasa banyak perkongsian daripada segi ideanya, kesesuaiannya, dan kita dapatkan nasihat-nasihat ni daripada mereka yang saya rasa cukup hebat daripada bidang masing-masing. Dan soalannya, Fatri. Ya. Bilakah kita akan pergi rekreasi bersama-sama? Itulah kena bawa keluarga Malaysia lah. Glamping. Tapi glamping kita, berkata Cik Zam, untuk healing, bukan untuk serabut. Betul. Okey. Baik, sekali mungkin Azila pesan sikit supaya kita ni dah masuk dah lebih pada pertengahan 2023 ni, supaya betul-betul jaga kesihatan lah. Sekarang ni kita dengan isu obesitinya macam-macam. Menyuntik semangatlah kepada penonton. Supaya keluar dan juga nikmati. Betul. Kemudahannya ada ni. Baik, nasihat saya kepada penonton, insya-Allah mungkin sebab kita tahu alasan tu semua orang boleh bagi. Nak kata tak ada masa, semua orang ada 24 jam sehari. Betul. Jadinya kalau nak kata tak ada alasan untuk bersenam, itu dah tak valid lah alasan tu. Jadinya kalau tak boleh pergi gym tak ada masalah. Kita masih boleh guna fasiliti yang ada, ataupun boleh buat bodyweight training ataupun high intensity training di rumah atau di mana-mana je sebenarnya. Di taman rekreasi ke mana-mana tempat yang ada kawasan. So kita juga boleh buat bodyweight squat, bodyweight pelbagai jenis senam-senaman yang lain yang kita boleh buat. Yang penting jangan bagi alasan. Jangan bagi alasan. Alasan tu memang tak valid lagi dah tahun 2023 kan. Baik. Okey.